مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Surah Al-Bayyinah. Surah yang berkaitan dengan tiga bangsa Arab, Yahudi, Nasrani. Marilah sama-sama kita baca surah Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك
أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا Ya Allah, lapangkanlah dada kami sekalian, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Kau jadikanlah kami ini orang-orang yang sentiasa mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri hidayah kepada mereka, dan mereka itulah orang-orang yang hati mereka bersih. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli, yang faham Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wal rahmah wa du'a al-malaikah wa zikrallahi fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini khususnya tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa serta mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan Engkau kepada kami sentiasa, ingatan-Mu kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Kau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, yang mengikuti majlis ini, keluarga kami, anak isteri kami, suami kami, dan orang-orang yang meminta kami berdoa untuk mereka, serta muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, kurniakan jua kepada kami hikmah, yakni faham dalam agama, serta Engkau masukkan kami bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang saleh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan, keampunkanlah dosa-dosa kami. Keampunkan jua dosa-dosa orang-orang yang telah dahulu pergi bertemu denganmu, yakni meninggal dunia.
khususnya ibu bapa kami, kaum keluarga kami, guru-guru kami, sahabat handai kami, jiran tetangga kami. Dan janganlah kau campakkan ke dalam diri kami rasa dengki benci terhadap orang-orang yang sama-sama beriman. Santunilah kami, rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan, kurniakanlah dari sisi Engkau ke atas kami semua rahmat-Mu, serta Engkau tunjuk pandulah kami dalam setiap urusan kami, jalan petunjuk-Mu. Amin ya rabbal alamin. Surah Bayyinah. Bayyinah ni maknanya fakta ataupun bukti ataupun hujjah. Bayyinah ini disebut di dalam surah ini dua tempat kan? Dua tempat kan? Pertama, ayat pertama, hatta ta'tiyahumul bayyinah. Hujjah pertama ialah datangnya Nabi. Al-Bayyinah ayat pertama itu Rasulun minallah. Makna Al-Bayyinah yang dimaksudkan hujjah ataupun bukti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita besok jumpa Tuhan tak boleh bagi alasan dah. Kita ini tak dapat maklumat sebab Bayyinah dah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayyinah yang kedua pada ayat yang keempat tu. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Bayyinah yang kedua ini Quran. Quran. Bayyinah. Sebab Nabi hujjah kita. Adanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merupakan bayyinah kepada kita, bukti kepada kita bahawa kita tidak boleh pilih kecuali Allah dan Rasul. Islam sebagai agama kita. Mati hidup pun anak cucu kita mesti berpegang teguh dengan Islam. Wa'tasimu bihablillah. Apa ni? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali Muslim, orang yang tunduk kepada Allah dan Rasul, sebab ada bayyinah Rasulullah, ada bayyinah Al-Quran. Surah ini juga nak beritahu kepada kita pada ayat terakhir. Ayat terakhir. Cuba tengok ayat terakhir sekali dan jumlah terakhir. Dzalika liman khasyya rabbah. Itu dia punya landing dia. Dia punya, orang kata, matlamat penyudah untuk selamat. Kita berpegang pada Nabi sebagai bayyinah, Quran sebagai bayyinah, dan yang berpegang kepada Quran dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dzalika liman khasyya rabbah. Itu semua bagi orang yang khasyia, dia takut Rabbahu akan Tuhannya. Khasyia. Khasyia. Ada dua makna takut dalam Quran. Pertama dia panggil khasyia, khasyia ataupun khasyia. Yang kedua khaufun. Kan, khaufun. Khaufun dalam surah Sajdah ayat 16. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. Ini sifat kita khaufan. Di sini orang yang berjaya dia sebut khasyah. Khasyah. Apa beza khaufan dengan khasyah? Khaufan takut kepada azab. Khaufan dia panggil takut pada azab. Orang bangun malam, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Dia berpisah tubuh dia daripada tempat tidur. Allahumma ja'alna minhum. Yad'una rabbahum. Yad'u dengan mana ya'budun.
Yad'un dengan mana? Ya'budun. Mereka mengabdi diri pada Tuhan mereka di waktu malam, masa orang tidur. Tujuan apa dia buat tu? Khaufan, kerana takut. Ai khaufa azabillah, takut pada azab Allah. Itu takut azab di situ. Wa tama'an, tamak apa? Wa tama'al jannah, tamak pada syurga. Dua kita kena bangun malam ni tujuan. Nak selamat diri daripada azab dan nak hidup bahagia. Siapa-siapa nak hidup bahagia, Allah tidak mengizinkan. Ya Allah, jadikanlah aku bersama orang ini. Kena bangun malam. Sebahagian bangun malam kena ada waktu untuk tatajafa junubah. Tatajafa junubuh. Junub itu rusuk, tulang rusuk itu dia berpisah dengan kaki. Sebab apa? Dia berpisah. Yad'una rabbahum, ya'buduna rabbahum, mereka mengabdi diri kepada Tuhan mereka. Kenapa dia abdi diri? Khaufan, kerana takut. Khaufan apa? Khaufan azab, takut azab. Wa tama'an, tamak. Tamak nak apa? Tama'al jannah, nak masuk syurga. Orang hidup gini ya. Kita pergi ada hospital atau apa semua, takut sakit. Jadi kita ada pergi hospital, sakit sikit hospital. Sebab itu khaufan. Kan? Tamak nak kita kerja siang malam sebab tamak nak kaya, tamak nak senang hidup. Itu khaufan wa tama'an. Lalu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa pula dengan makna khasyah di sini? Ayat akhir ni, dzalika liman khasya rabbah. Khasyatun. Khasya yakhsha khasyah. Khasyah ni takut kepada zat Allah dan kebesaran Allah. Kita takut kebesaran Allah. Sebab apa? Sebab Allah sediakan kita neraka. Kita takut kebesaran Allah, minta Allah lepas daripada neraka. Kita takut kebesaran Allah sebab dengan takut pada Allah ni kita boleh selamat dunia akhirat. Sama je sebenarnya, tapi beza dari sudut khasyah zat Allah, khaufan azab Allah. Baik, itu tiga perkara yang nampak di dalam surah ini penting bagi kita. Kita kena bina diri kita supaya takut pada Allah. Nak takut pada Allah ni nak kenal Allah kan. Nak ada sifat khasyah kepada Tuhan punya alam ini Allah. Kat mana kita nak buat? Nak buat. Kita tengok dalam hari ini macam mana cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang. Kami mempelajari surah Al-Bayyinah. Ya Allah, Engkau rahmatilah kami dengan segala yang ada dalam surah Al-Bayyinah ini. Engkau kurniakanlah ya Allah pahala kepada kami sehingga Engkau redha. Engkau kurniakanlah kepada kami ya Allah kebaikan-kebaikan dunia sehingga kami cukup dengan kurniaan-Mu. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dari sebarang keburukan sehingga kami bahagia dengan pertolongan-Mu. Itu bismillah. Begitulah bila kita baca bismillah. Dia punya nilai dia. Dia punya nilai dia. Sebab rahmat, Allahumma arhamni. Lam yakun alladhina kafaru min ahlil kitab. Isu yang hendak dibangkit di sini alladhina kafaru. Alladhina kafaru. Orang-orang yang telah kafir, kufur. Siapa orang kafir yang kufur itu? Min ahlil kitab. Mereka itu terdiri daripada ahli kitab, iaitu orang Yahudi di Mekah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Nasrani. Dan yang kedua orang kafir itu ialah wal musyrikin. Maknanya orang kafir dari kalangan orang-orang yang syirik kepada Allah pada masa Nabi juga, iaitu orang-orang musyrik di Mekah. Mekah.
Munfakin. Munfakin berpecah, berpecah. Maknanya orang musyrikin, orang ahli kitab, mereka ni tak pecah. Lam yakun, dia nak ceritanya munfakin tu. Munfakin, dia terjemah apa munfakin tu? Anda tak nampak, tak ingat buat spek. Meninggal. Alright. Kalau dalam tafsir ni munfakin muntahi an kufrihim wa syirk. Meninggalkan. Munfakin muntahina an kufrihim wa syirkihim. Kata waqala ahlul lughah zaidin munfasilin. Fakatu syai'a syai' fanfakka ay infasala, terpisah, meninggal. Tidaklah orang-orang kafir di kalangan musyrikin dan di kalangan ahli kitab dan musyrik itu meninggalkan, apa makna berpecah, berpisah antara satu sama lain. Dan mereka bersatu. Bila mereka tidak bersatu, hatta ta'tiyahumu al-bayyinah, sehinggalah datang kepada mereka tu ahli kitab, daripada ahli kitab dan orang musyrikin, dua-dua tu datang kepada mereka bayyinah. Okey, apa itu bayyinah? Ayat yang kedua menerangkan bayyinah itu apa, iaitu rasulun minallah. Itu kita kata tadi, bayyinah itu makna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulun minallah, iaitu seorang rasul yang dimaksudkan Nabi kita lah, daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yatlu suhufan mutahharah, dia rasul itu membaca suhufan. Yatlu, membaca. Suhuf mutahharah ni ialah helaian ayat-ayat yang mutahharah, yang disucikan. Mutahharah, tahara yutahhir, mutahharah, yang dibersihkan. Fiha kutubun qayyimah, di dalam suhuf itu kutub, ada kutub. Kutub ni bukan makna kitab. Kutub ini dengan makna babun, abwab, bab-bab yang bernilai. Fiha kutub dengan makna abwab. Bab-bab kan dalam buku kita ni ada bab pertama, bab kedua, dia panggil kutub, kitab. Al-kitabul awwal, al-kitabul tsani, al-kitab. Itu qayyimah, yang bernilai. Maknanya mereka tidak orang musyrikin dengan orang ahli kitab Nasrani ini, mereka bersatu untuk syirik pada Allah, kufur pada Allah, tidak berpecah, kecuali datang kepada mereka rasul daripada Allah, membaca kitab, daripada membaca suhuf yang di dalamnya ada bab-bab yang tidak membolehkan syirik, yang tidak bolehkan. Sebab ahli kitab ni setelah datang Nabi, dia apa nama ni, tolak Nabi dengan sebab
tak puas hati ya? Dengan sebab tak puas hati. Wa ma tafarraqa, ayat berikut, wa ma tafarraqa, ini dia nak syarah ayat ahli kitab tu. Atas dia kata lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Ayat 4 dia kata wa ma tafarraqa, dan tidak berpecah. Tafarraqa ni tidak berpecah. Alladzina utul kitab, orang-orang yang diberi kitab ini ahli kitab lah. Atas dia sebut ahli kitab kan. Di sini alladzina utul kitab, sama je lah. Illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah, Quran. Ataupun Nabi juga di sini. Nanti kita tengok dulu. Hatta ya ja'athumul bayyinah, sehingga datang kepada mereka bayyinah. Maknanya bila datang kepada mereka bayyinah, kebenaran, hujah, Islam, Nabi, Quran, boleh semua sini. Sebab tiga ajalah yang menjadi bayyinah pada kita. Islam itu sendiri bayyinah, bukti kebenaran. Nabi itu sendiri bayyinah, dan juga Quran itu bayyinah. Itu haqqa, kebenaran yang merupakan bayyinah. Hujah kita Islam, hujah kita Nabi, hujah kita Quran. Nah, Nabi itu hadis-hadis Nabi lah. Kalau kita sekarang ni gitu. Tiga-tiga hujah ni untuk apa? Wa ma umiru, tidak mereka disuruh illa liya'budullah, kecuali mengabdi diri kepada Allah. Mengabdi diri, illa, kecuali, wa ma itu manafi, tidak disuruh mereka itu. Mereka siapa? Orang-orang musyrikin Mekah. Sebab zaman ni zaman Nabi dakwah pada mereka lah, sebagai contoh. Dan orang-orang ahli kitab yang ada di Mekah dan Madinah, dan juga yang terdiri pada Yahudi dan Nasrani. Illa liya'budullah, kecuali mereka mengabdi diri kepada Allah. Mukhlisin, dengan makna ikhlas. Mukhlisin dengan makna ikhlas, atau dengan makna tidak syirik. Ikhlas, mukhlisin makna la syirka fiha wala kufra, tidak syirik dan tidak kufur, dipanggil mukhlisin. Lahuddin, hanya milik bagi Allah ad-din, cara hidup. Tadi cara hidup musyrikin ahli kitab tak sama. Dia cara hidup dia sembah berhala, dia tipu. Tapi cara hidup ialah cara hidup yang disampaikan oleh Islam, oleh Nabi dan oleh Quran. Ad-din, ad-din ini terjemah cara hidup. Sebab kita, kalau kita terjemah ad-din sebagai agama, kita tak nampak. Tapi kalau kita terjemah ad-din, itu makna al-haya asy-syamilah, kehidupan yang menyeluruh yang kita lalui hari-hari mesti berdasar kepada ad-din. Jadi cara hidup itu milik Allah, maka kita kena ikut apa yang ditentukan Allah. Hunafa, dalam keadaan ikhlas, suci, bersih daripada sebarang campuran-campuran hidup-hidup selain daripada agama Islam. Ini. Wa yuqimus salah. Yuqimu ni dia illa liya'budullah. Ya'budullah itu sifat dia mukhlisin, sifat dia lahuddin, sifat dia hunafa. Ni ya'budullah. Wa yuqimus salah ni dia kait di atas ni, maknanya wa ma umiru illa liyuqimus salah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Satu. Wa ma umiru illa liyuqimus salah. Dua.
wa ma umiru illa liyu'tu az-zakah. Tiga benda ni diperintah taat pada Allah dalam keadaan mukhlisin lahuddin hunafa. Yang kedua, untuk kita berhubung dengan Allah secara khusus ialah sembahyang. Yang tiga, untuk berhubung sesama kita melalui zakat. Zalika dinul qayyimah. Itulah din, cara hidup yang al-qayyimah, yang bernilai. Ini cara hidup yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru. Ini terbagi dua lah. Yang tadi tafarraqa tadi tu. Wa ma tafarraqa, bila berpisah dia terbagi dua di sini. Orang kafir dan orang yang beriman. Jadi Allah cerita dalam ayat 6, innal ladzina kafaru. Ayat tadi tu lah, lam yakunil ladzina kafaru di atas tu. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab, dari ahli kitab, wal musyrikin, maknanya orang-orang kafir dari orang-orang musyrikin. Apa balasan mereka? Fi nari jahannam, balasan mereka pasti berada dalam jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika, mereka itu, hum, mereka lah syarrul bariyah, makhluk Allah, makhluk yang melata yang ada di bumi ini yang paling jahat, yang paling rugi, yang paling celaka ialah orang-orang yang ingkar. Jadi tak sebut orang Melayu sini tu, disebut orang musyrikin ahli kitab. Orang Melayu, orang yang Malaysia tak ada sini. Kita nak kiaskan orang-orang kita, orang-orang Islam daripada ahli kitab musyrikin. Kita tengok kalau kita syirik, waliyazubillah, ataupun kita orang yang berilmu, ada dua jenis manusia yang kita kena minta jauh. Pertama, ahli kitab, makna orang yang berilmu lah ni. Ahli kitab ni yang sombong, yang dia tidak ikut kitab. Dia reti tapi tak ikut. Maknanya orang berilmu tetapi lawan Allah, sombong, takabur, ingkar, kufur. Ada begitu macam ahli kitab. Jadi mana-mana masyarakat bangsa yang berilmu tetapi tidak mengikut kitab, maka mereka juga termasuk di kalangan mereka. Yang kedua, orang yang jahil, yang menjadi ikut-ikutan, dia ikut je. Ini pun disebut dhalin. Dhalin dengan makna jahil dalam Fatihah tu. Orang yang ghair al-maghdubi alaihim, iaitu ahli kitab, waladhdallin, orang yang jahil yang menjadi ikut-ikut saja. Ini makna termasuk di bawah ayat 6. Ayat 7, ayat 7 ni yang selamat. Ayat 7 dan 8 ni selamat. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, serta beramal saleh, ulaika, mereka itu, hum, mereka lah khairul bariyah, makhluk manusia yang terbaik, yang selamat. Macam mana dia hidup di dalam syurga? Jazaohum inda rabbihim, balasan mereka di sisi Tuhan mereka. Apa dia? Jazaohum jannat. Isu yang ada dalam 8 ini, jazaohum jannat, kan? Balasan mereka ialah jannatu adnin. Kita kena baca sekaligus tu. Jannatu adnin. Apa makna jannatu adnin? Makna syurga tempat tinggal. Jannatu adnin ni syurga taman perumahan. Makna taman-taman. Dia panggil jannatu adnin. Ada jannat, ada taman-taman buah-buahan, syurga berbentuk kebun-kebun, kebun buah-buahan, kebun tempat rehat. Ini jannatu adnin ini taman yang padanya ada rumah-rumah tempat tinggal. Tajri min tahtiha al-anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, masya-Allah. Khalidina fiha, kekal di dalam syurga itu abada, selama-lamanya.
Dan semasa duduk dalam syurga itu, radhiyallahu anhum, Allah redha mereka, amin. Waradu, dan mereka juga redha kepada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah, itu semua bagi sesiapa yang takut akan Allah sebagai Tuhannya. Khasya Allah rabbahu. Liman khasya rabbah, maknanya khasya Allah rabbah, takut kepada Allah ialah sebagai Tuhannya. Apa makna Rabbu? Tuhan punya alam, yang mengurus alam, yang memberi kita hidup, yang mematikan kita, yang menentukan kita syurga, yang menentukan kita neraka, ialah Rabb. Itu wallahu a'lam. Jadi itulah sahaja mengenai surah ni, lebih kurangnya lah. Kalau nak baca penjelasan ni, banyak lagi lah. Cuma kita ambil secara umum dulu. Jadi kesimpulan apa yang kita boleh amal daripada surah ni, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, kita bersyukur pada Allah, kita tidak termasuk yang disebut. Sebab poin pertama disebut dalam ayat ni, poin nombor 1 ialah allazina kafaru. Dia nak highlightnya orang kafir, daripada musyrikin ke, daripada ahli kitab ke. Orang kafir ni berlaku kepada orang yang berilmu, boleh jadi kufur kerana sombong, ada, dan boleh jadi kerana syirik mereka kepada Allah. Orang syirik ni orang ikut-ikut, dia tak ada ilmu. Orang musyrikin ni dia tak ada ilmu, dia ikut-ikut. Jadi isunya kita selamatkan diri daripada kekufuran kepada Allah. Yang kedua, kita kena berusaha menjadi orang yang beriman serta beramal soleh. Sebab itulah khairul bariyah, makhluk Allah yang paling baik yang ada di bumi ini. Dan orang yang beramal soleh sahaja, beriman serta beramal soleh yang selamat. Itu jelah Allah nak ceritanya dalam ayat ini. Dan yang lain saya tak nampak. Wallahu a'lam. Moga-moga yang kita baca ini dapat kita amalkan.